selama ini ku mencari-cari teman yang sejati buat peneman perjuangan suci. Dan saya menemui teman sejati saya iaitu Ustaz Samsul Bat dan juga Abang Saiful Apek. Kita menerusi Borak Tengah Lapar. Dan kalau sebelum ni kita sudah pun bercerita mengenai sifat malas, sahur dan sebagainya. Untuk topik pada hari ini, kita nak minta macam biasa Saiful Apek untuk bacakannya. Oleh kerana DJ lupa nak cakap, saya cakap dululah Assalamualaikum. Oh, Assalamualaikum. Pembuka mukadimah. Puasa. Lupa. Dia borak tengah lupa. Faham. Okey, saya bacakanlah kisahnya ya. Saya ada masalah mata sejak kebelakangan ni. Masalah mata ni membuatkan saya resah atau anxiety sepanjang masa. Waktu bulan puasa ni, masalah saya bertambah teruk. Saya dah pergi jumpa doktor mata tapi tiada penyelesaiannya. Doktor kata dia tak ada ubat dan dia suruh pergi jumpa doktor lain. Tapi dia dah kenal pasti masalah saya. Bila saya terus terang dan ceritakan segalanya, katanya masalah saya ni rambang mata. Asyik nak shopping. Beli belah sana sini, shopping online, delivery bagai-bagai dan macam-macam lagi. Saya jadi excited bila dengar jualan murah, diskaun, sales dan sebagainya. Macam mana ni, hutang dah bertimbun, duit dah nak habis tapi masih nak membeli belah lagi. Sekian dari saya yang sawan shopping, yang tengah lapar. Hashtag calling-calling kalau ada diskaun ya. Hashtag Borak Tengah Lapar. Calling. Baik, hari ni kita bercerita mengenai penyakit belah ni, disalahkan mata pula. Macam mana Ustaz? Apa pendapat Ustaz? Tak tahulah, sekarang akhir-akhir ni soalan lagi kelakar pada jawapan ni. Pening kepala kita. Pening kepala kita. Tak adalah, tak adalah tentang membeli belah ni. Yalah, kita ni orang kata membeli ni biarlah sekadar yang perlu. Jangan mengikut hawa nafsu. Anak bulan Ramadan ni kita cerita adalah bulan untuk kita mengawal hawa dan nafsu kita. Daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi kalau tidak, macam mana kita nak mendapat orang kata ibrah, pengajaran daripada pengiktibaran daripada Ramadan yang kita lalui ni. Jadi pentinglah kalau kita ni. Dan kita kena ingat kadang-kadang kita membeli untuk apa? Kau rasanya bulan Ramadan ni membeli untuk apa? Membeli belah yang banyak untuk apa? Untuk diri sendirilah. Yalah, untuk tujuan apa? Untuk hari apa? Oh, raya. Untuk raya. Dia kata untuk raya. Jadi senang je. Nabi pesan apa? Nabi kata, di pagi Syawal, pakailah pakaian yang paling baru yang kamu ada. Tu Nabi pesan. Tak semestinya beli baru. Yalah. Jadi cuba cek dalam almari tu. Satu baju tahun 77. Satu baju tahun 95. Yang 95 paling baru. Pakailah 95 tu. Mungkin bukan pasal baru beli, baru gosok. Baru juga. Jadi makna kata kita tak semestinya. Kalau mampu beli, tetapi janganlah sampai berlebih-lebihan. Kadang-kadang, terutama itu sebabnya kadang orang tempah baju sekarang, orang tempah baju aja. Dia tak tempah seluar pun. Sebab dia tahu macam baju Melayu sepasang tu kadang pakai sekejap aja. Akhirnya pakai baju Melayu tu je yang banyak. Jadi dia kata tak payah membazir. Kita boleh jimatkan kain kan. Jadi makna kata itulah kadang-kadang kita kena belajar berjimat cermat. Sebab dalam latihan takwa ada 4 perkara. Kata Sayyidina Ali. Pertama, khauf Rabbul Jalil, takut pada Allah. Kedua, amal lebih tanzih, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Ketiga, qanaah, berpada dengan sedikit. Keempat, persediaan untuk hari kebangkitan. Yang ketiga tadi, qanaah. Berpada dengan sedikit, berjimat cermat. Maknanya jangan kita berlebih-lebihan. Sebab dalam Islam, berlebih-lebihan ni biasanya tak elok. Makan berlebih-lebihan tak elok juga. Bercakap berlebih-lebihan pun tak elok. Kalau kita marah orang, berlebih-lebihan pun boleh jadi tak elok. Jadi mana kata, semua perkara ada tahap sederhananya yang perlu kita kawal. Tu dia. Sikit ubat, banyak mudarat. Betul. Sikit ubat, banyak mudarat. Betul. Tapi kalau sikit sangat, kadang tak ada kesan pula. Kena berpada-pada. Kan doktor dah cakap makan ubat ni 2 biji. Tak apalah makan separuh lah daripada yang sebiji. Betul. Jadi sebab kita berpada-pada. Dia kata. Jangan macam tu. Ada doktor yang bagi ubat juga. Sakit datang balik. Dia cakap saya tak boleh makan lah ubat ni. Kenapa? Dia tulis sini 2 sudu teh. Saya kat rumah ada 1 saja sudu teh. Berpada-pada lah. Pada-pada. Betul. Risau. Kita kena kenal pasti keperluan dengan keinginan. Betul. Betul. Dalam bulan Ramadan ni juga dibaca banyak kempen Ustaz. Murah sana, murah sini. Lepas tu ada pula yang kempen tipu sana, tipu sini. Macam mana Ustaz? Apa hukumnya yang tipu pengguna tu sampai orang terpengaruh nak beli tu Ustaz? Kalau tipu memang berdosa je lah. Macam tu lah nak cakap apa. Cuma tinggal lagi kita ni yang membeli tu. Dia hanya, dia kata orang panggil tu daripada istilah undang-undangnya invitation to trade. Mana kata dia memberikan penawaran kepada kita.
Dia kata ada harga macam ni, harga runtuh. Dia kata runtuh betul, runtuh kewangan kita bila kita masuk tu, bukan runtuh harga tu. Kadang kita beli yang offer adalah 2-3 barang-barang yang dah tak ada saiz. Tapi dia sebenarnya bila dah termasuk ke dalam tu, kita dah ada satu pagar yang menghalang kita keluar dengan mudah daripada tempat tu, melainkan kita beli sesuatu. Jadi itu sebab kita kena berhati-hati sebagai pengguna yang bijak. Kita kena menganalisa dan mengukur kemampuan diri kita sendiri. Ukur baju di badan sendiri. Ukur biar banyak kali. Tapi kalau kita potong biarlah sekali. Kan? Jangan kita salah ukur. Jadi bila salah ukur tu yang merana diri. Jadi makna kata konsep dia tu orang kata kita kena ada ilmu juga. Kena ada ilmu juga dalam hal ini. Ilmu keuangan, ilmu pengurusan keuangan. Sebab membeli belah ada orang yang ada penyakit penyakit yang shopaholic ni. Dia kadang-kadang dia tak boleh, dia kena beli juga. Dia tak boleh, dia kena beli, dia beli. Kadang-kadang dia beli tu barang tu dia dah ada dah, dia beli lagi. Dia beli barang yang sama penyakit. So kita sebelum dapat penyakit saraf yang macam tu, lebih baiklah kita kawal diri kita dulu. Kalau dulu menipu tu ada satu grade je. Grade apa tu? Sekarang dia dah naik lagi satu grade dah lagi. Dah naik darjat dah. Manipulasi. Manipulasi Lagi tinggi. Okey. Lagi teruk. Ya Sekarang tak ni terjangkau kena tu. berhati-hati. Manipulasi. Lagi teruk. Dia betul. boleh pukau. Dia boleh pukau yang kita pun kadang-kadang dalam sedar tak sedar, kita ataupun ahli keluarga tertipu. Dia macam saya pun ada masalah mata kat Ustaz. Dia tengah bulan tu, tengok dompet tu tak nampak. Dia gelap je mata. Tak tahulah je kenapa. Lepas tu kalau beli tu pula, satu yang paling best sekali soalan dia kan, bang tak nak tolong ke? Tu ayat. Tepatlah. Dia dah pilih barang dah masuk dalam bakul tu dah. Dah masuk dalam bakul lah. Tinggal nak bayar, memang bayar. duit tak cukup. Tong-tong. Tu belum cerita lagi manipulasi tadi. Atas tu. Barang sampai kat rumah tak sama macam barang kita nak. Apakah tindakan kita? Adakah kita tak, dia beli juga lagi, order lagi yang lain sampailah dapat macam mana dia nak. Sofa besar tapak tangan. Bukan ni bang sofanya. Rupanya untuk hiasan. Patutlah murah. Patutlah murah. Tu contoh lah kan. Aduh. Okey. Baik. Saya nak fikirkan apa maksud manipulasi tu tadi. Kita akan kembali sebelah sini dalam Borak Tengah Lapar. Kita ikuti Borak Tengah Lapar. Lapar. Masih lagi bersama-sama Ustaz Sabtu Debat, Saipul Apek, Abang Saipul Apek kita, dan juga saya AP Syafiq yang makin tak keluar suaranya. Tak apa. Puasa, faham puasa. Puasa. Faham. Baik, ada respon daripada pendengar kita Ustaz. Kata je Ustaz dia tadi cakap kena beli berpada. Tapi takkan tak boleh beli barang baru terus. Macam mana caranya untuk kita beli berpada-pada ni Ustaz? Aku dengar macam nasi bilakan. Saya sendiri pun tak tahu nak dengar. Terus ingat pada beli kubur je. terus. Aduh. Tak maksudnya. Method. Betul lah. Maksudnya beli tu maknanya. Tak boleh lah. Aku boleh terbayang lagi lah soal itu. Okey. Maknanya beli berpada-pada. Berpada-pada. Maknanya kata tengok tu kita analisa dululah. Kaji dulu keperluan kita. Sekarang benda tu kita beli, adakah dia, kata Abang Ampek tadi, adakah dia keinginan Atau keperluan. atau satu keperluan. Kadang-kadang kehendak keinginan ni kadang dia tak mendesak pun. Kalau ada keperluan yang mendesak baru kita beli. Tapi ada juga barang yang kata, ada ayat-ayat terutama kaum Hawa lah. Dia, bang, kalau kita tak beli sekarang, harga dia, dia punya analisa pakai ekonomi. Dan kalau saya tak jamin bang, dalam tempoh sebulan yang akan datang, harga masih sama. Dan masa tu, abang jangan salahkan saya. Kerana tak order sekarang. Itulah kan, kau jangan bagi dia peluang menganalisa. Kan, jadi akhirnya kita pun beli juga kan. Walaupun yang monong tu suami, tapi itulah dia. Kan? Jadi mana kata walaupun dalam keadaan ini sebenarnya kita kena berhati-hati. Tengok keperluan barang-barang. Sebab kita tak nak jadi membazir. Sebab bulan Ramadan ni adalah bulan yang terkenal dengan orang membazir. Betul. Itu yang kita tak nak. Sebab dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-27 Allah Ta'ala beritahu sesungguhnya orang yang membazir itu adalah bersaudara dengan Syaitan. you tahu Tahu. saja tadi tengok tahu tak bersaudara dengan syaitan dan syaitan itu adalah sangat kufur kepada Tuhan dia. Jadi mana kata jangan kita jadi macam tu. Jadi mana kata bila membeli tu beli benda sebenarnya tak pakai atau beli benda tu tak ada kena mengena pun dengan hari raya. Ya tukar.
betul. Tukar spotlight kereta. Saya fikir apa kena mengena dengan gaya? Kan? Tukar handphone baru. Tak ada kena mengena dengan gaya. Kan? Itulah bezanya Syaiful dan Syaitan. Saiful dan Kita Syaitan. buat Betul. analisa ke analasi? Betul. Jadi makna kata kita kena pastikan kita belikan yang bermanfaat. Saya tertarik dengan sebuah kata-kata daripada saya buat satu persembahan dengan Datuk Ramli Sarip lah. Dia bagi saya 4 patah perkataan yang buat saya termenung berbulan-bulan lamanya. Sebab yalah bila saya dapat tu masa mula-mula tu saya macam jadi stuck kat tengah-tengah. 4 perkataan tu ialah jangan boros, jangan kedekut. Jadi saya tak tahu kat mana nak letakkan dia punya analogi tu. Dekat mana ni nak letak ni? Jangan boros, jangan kedekut. Maknanya jangan berlebih-lebih sangat dan janganlah sampai jadi kedekut. Ya. Maknanya mungkin jangan boros pada keinginan. Saya rasa kita kena ambil apa yang sebut awal tadi tentang malas dengan rajin. Malas tu letak kat sini okey. Rajin kalau letak kat sini okey. Ya betul. Kan yang pernah disebut sebelum ni kan. Ya. Jadi makna kata dalam hal ni pun sama. Maknanya dalam keadaan ini jangan kita boros tu dalam bab membeli benda yang tak ada faedah. Ya betul. Dan jangan kedekut pula dalam bab amal kebajikan. Ya, Kita bersedekah. bersedekah. Jadi Betul. kedekut pula. Kadang orang tu sampai satu tahap lalu tabung buat tak reti. Orang minta Betul. tolongan tak nak bantu. Mangsa-mangsa ni kebakaran masa banjir pun tak nak tolong. Betul. Ambil Dia gambar dulu baru tolong. Dia jadi kedemut tu. Kedemut dah, ni kedemut dah, kita kedekut campur kemut. Dah teruk daripada kedekut biasa. Tu dia tak nak tu. Perkataan baru saya belajar hari ni. Betul tu. Betul. Berpada-pada. Berpada-pada lah. Itulah saya pun tadi move on dengan nasi belahan tadi. Okay, Ustaz ni selain daripada kempen-kempen dekat TV tu, ni jiran-jiran juga buat masalah ni. Bila jiran beli barang baru, isteri kita pun nak barang baru. Macam mana nak atasi pula benda-benda macam tu lah, Ustaz? Jadi saya duduk kat tanah lot. Duduk kat tanah lot. Tak ada jiran. Jiran pun tidur je semua. ataupun duduk dekat hutan ke. Kan? Kan buat rumah kat situ, bersahabat dengan buk-buk dengan apa ni, memang tak adalah. Tu sebabnya Buya Hamka pernah sebut. Dia kata hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Jadi sebenarnya ada satu maksud ni macam tu lah tadi. Saya pula stuck dengan ayat tu. Stuck dengan ayat tu. Berapa bulan lah, Ustaz? Jadi dengan apa yang disebut tu maknanya kita sebagai manusia tentu ada peraturan. Ya. Kalau kita tak ada garis panduan tentu apalah namanya kita menjadi manusia. Ya, tujuan Dan Nabi pernah sebut dunia ini penjara bagi orang mukmin. Pada orang beriman tu ada peraturan-peraturan. Ni tak boleh, ni boleh. Syurga bagi orang kafir. So kita sebagai seorang yang beriman, kita kena kontrol lah. Bukan semua benda kita boleh beli, bukan semua benda kita boleh pakai, bukan semua benda kita boleh buat, kan? Macam jiran-jiran kita kan, dia nak beli, belilah. Kalau dia nak beli, alhamdulillah rezeki dia. Ya. Kenapa kita sampai nak berlawan-lawan dengan dia? Sebab ada benda yang tak elok dalam hati kita. Ya. Iaitu kita rasa dengki. Kita rasa nak belagak dengan orang. Buat apa? So itu semua dunia sifat dia sementara. Kan? Semua sementara sifatnya. Apatah lagi yang ada dalam dunia. Pangkat sementara. Harta benda ni sementara. Beli-beli. Wah dia beli ni. Kau siap kau. Kau beli TV besar ya. Kita pun beli TV lagi besar lagi. Mahal. Rupa-rupanya TV dah makin nipis pula. TV yang besar dah tak relevan. Kan? Satu lain ni lekat je dekat dinding tu dah jadi macam TV. biskut Ya kan. Allahu Akbar. Saya kata teknologi semakin laju, semakin pantas. Tapi kita masih lagi ketinggalan dalam bab hati. Ya, betul. Hati masih bersangka-sangka. Hati masih ingat belum-belum untuk perkara yang tidak mendatangkan manfaat. Jadi buat apa? Kan? Okay. Ya, betul. Dari Sulaiman saya pernah dengar petikan dia dalam sebuah lagu dia lah. Dia kata kalau kita mati enggak punya rumah besar, Allah tidak marah. Kalau mati enggak punya harta yang banyak, Allah enggak marah. Kalau mati nanti kita tak ada bini yang besar, Allah pun juga tak marah. Tapi kalau kita mati tidak punya iman, subhanallah. Maknanya biar. Ya betul. Bini besar tu makna kau bagi dia makan cukup. Betul. Kan. Cuma kau sebagai lelaki lah marah. Kan. Tapi sebenarnya tu rezeki lah. Rezeki. Betul lah cakap tu maknanya. Tapi kalau kita ni mati kita tidak beriman itu. Ya betul. Pengakhiran kita tu penting Ustaz. Jadi dalam bab berbelanja pun kita kena kawal. Okey. Mati tak beriman. Saya start kat ayat tu. Jadi kita berhenti kejap. Kita kembali selepas ini dalam Borak Tengah Lapar. Kita ikuti Borak Tengah Apa. Tadi
menyaksikan dan juga mendengarkan Borak Tengah Lapar. Masih lagi bersama-sama Ustaz Samsul Bat dan juga Abang Saiful Apek kita. Hari ini kita bercerita mengenai tentang boros belanja secara berlebihan. Okey, baik, kita pernah selalu dengar orang cakap biar apa-apa asal bergaya. Dan macam mana kita nak brainwash lah pendengar kita supaya tak pegang kepada konsep biar apa-apa asal bergaya ni, Ustaz. Kenapa apa-apa mama tak ada. Biar mama asal bergaya. Dah, dia sebenarnya kita kena faham, apa asal bergaya ni tak ada salahnya pun. Apa asal bergaya sebab hari ni dah ada option. Papa tu dia tak berduit sangat. Tapi bergaya tak semestinya mahal. Tu kita kena ingat. Ya, betul. Nak stylo je kan. kita tengok budak tu pakai seluar senteng seluar tu. Ketat, lepas tu rambut dia botak, lepas tu baju dia kecil. Aku cakap memang miskin sangat dah tu aku nampak cara pula tu. Kan ada yang fashion-fashion macam tu kan. Kadang baju singkat. Tapi maknanya yang penting pada saya lah, biar apa-apa asal beradab. Tu Asal penting. beradab. Betul. Kan jadi makna pakaian tu asal kena adab dia sudahlah. Orang tak tanya pun. Ini baju ni rasa beli dekat kedai pakaian yang kat depan rumah aku tu kata. Yang jual lambak tu kan. Orang tak ada check pun, tak ada mana pun. Orang pun tak perasan baju saya ni murah je. Bukan saya beli bertempah nak kena letak logo Samsul Debat ke apa, tak ada pun. Tapi sebenarnya yang penting adalah kita tahu keutamaan kita. Bila sebut tadi kan apa-apa asal bergaya sebab nak menunjuk dengan orang pun dah satu dosa. Betul. Kan buat apa kita nak dia penyakit dia kan penyakit RTSB tu. RTSB tu riak takabur sombong bongkak memang package dia tu. Kadang-kadang dalam satu perbuatan kita tu kita riak nak tunjuk dengan orang. Tengok biar buntang orang tengok baju aku ni macam lawa tak. Kan buat apa? Tak ada poin apa pun. Takabur siap cakap tu. Aku rasa baju aku paling mahal ni kalangan kita semua ni. Takbur pula. Lepas tu sombong. Tak ada siapa boleh beat aku. Baju aku paling mahal sekali. Dia orang baju ni murah je. Kan, jadi benda ni yang kita tak nak. Sebab bongkak, sombong ni, riak ni, menunjuk ni semua. Ini penyakit apa? Ni penyakit iblis sebenarnya. Betul. Jadi kita jangan terbabit dengan penyakit-penyakit macam tu. Betul. Iblis tu dihalau dari syurga sebab sifat sombong. Manusia belum masuk syurga dah sombong. Itu sebabnya kalau kita pakai pakaian kita kan, biar nampak nice, cantik, tak payah berlebihan. Tahulah ada manik. Betul. Berkelip-kelip lah punya nyala pula pahal. Dia pasang lampu lip lap apa dekat baju dia kan. LED lah lagi. LED. Siap selamat. Hari Raya. Wah, kacau ni. Teruk sangat. Teruk sangat. Tapi saya setuju dengan Ustaz cakap tadi. Kita jaga adab kita. Sebab apa? Orang yang berilmu belum tentu beradab. Tapi orang yang beradab sudah tentu pastinya berilmu. Tu dia. Kena jaga. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk yang lobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, togak bersantun. Macam tu ayat. Masya Allah. Okey, bagus. Ada tak jumpa betul tak jumpa dengan. Kalau tidak dibalas terus tu, dia tak boleh. Ini pasal nasi Dia bilah. bilah pasal. Jadi yang penting tu jaga adab, betul. Betul. Kata Imam Malik, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Betul. Jadi maknanya kata biar kita beli pakaian-pakaian yang simple-simple. Macam mak ayah kita dulu beli kan. Dia paksa kita pakai spesial dengan adik-beradik lain. Betul. Aku rasa pahal. Aku tak boleh. Tak ada kebebasan memilih. Lepas tu semua cakap comelnya semua baju sama. Tondon. Kan kenapa mak boleh baju lain? Kita tak boleh. Pasal kan? Jadi sebenarnya walaupun kita pakaian tu sama, nampak murah, tapi kemas, cantik dan beradab. Itu penting sebenarnya. Okay. Baik Ustaz, macam online shopping ni Ustaz. Penyakit online shopping sekarang ni duk belek terbeli. Belek terbeli. Macam mana Ustaz? Dia tak ada istilah tu. Memang sengaja beli tu. Dia tak ada terbeli pula kan. Tak ada sebab dia siap tanya banyak kali tu. Confirm? Confirm. Bukan semua tak sengaja Ustaz. Ada yang sengaja. Ada terajang. 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 Dia bukan tak sengaja. Sengaja. Betul juga kan. Ternak. Ternak, terjun. Terkam. Terai. Jadi mana banyak lagi. Banyak Tapi betul lah. Tapi maknanya dia kalau dia kata terbeli tu macam tak sengaja tu kita tak setuju lah. Sebab banyak peringkat soalan sebelum nak menghabiskan duit sebelum dia tolak baki tu. Kan? Confirm. Please select. Kita select pula. Kita dah tanda ni. Kan nombor kau nak bayar cara apa? Nak bayar cara apa? Tunai ke? Transfer ke? Okey. Lepas tu bank mana kau nak pakai? Bank Rimau ke? Bank ini ke? Bank biasa ke? Takkan kena pukau lah. Kan? Kan? Lepas tu siap masuk nombor PIN tu.
Oh dia punya tak sengaja melampau. Banyak proses tak sengaja dia. Tapi Jadi kawal. kawal lah. Kawal lah. Makna kata perhatikan sekali lagi apa benda yang kita nak. Tengok-tengok. Dah tahu kalau kita tak ada benda nak cari, kenapa dibelek-belek? Betul. Kan? Ya. Kita ingat kadang-kadang malam orang perempuan ni bila tidur sebelah kita, Hmm. dia buka lagi phone menyala, muka dan gelap-gelap tu. Aku ingatkan dia mengaji. Nengok ayat Quran dia tak hafal lagi. Dia boleh saja kau semak apa benda dekat. Itulah yang pi tu. Ada Itulah kan. pi tu Kita lah, tak pi boleh nak lah. sebut lah sebab dia tak taja program kita hari ni. Macam tu juga. Ada beberapa lah yang perisian-perisian dalam phone itu memang natijah dia kalau kau tengok memang ternampak. Tu nampak. Tu betul. Ternampak tapi selepas dia ternampak tu semua berlah. Maka berlakulah pemberian Pin, berlakulah pemilihan dan juga berlakulah pemilihan dan Ya, betul. berlakulah penyampaian barang di rumah macam tu. Berilah. Dan berilah. Jadi kita sebagai orang yang beriman kontrol, Betul. kawal. Tu dia. InsyaAllah. Baik Ustaz, mungkin ada pesanan untuk pendengar-pendengar KLFM sekalian. Kau janganlah ter lagi. Itulah pesanannya. Jadi pesanannya berhati-hati Okay. dengan apa? Kerana once kita salah tekan, tidak ada button kembali. Okey. Ya, betul. Mungkin ada ni kata-kata pada siapa Apek? Saya cuma nak cakap jugalah pada mereka-mereka ni, macam saya ni sebagai seorang pelawak ni juga, sebenarnya lawak tu sendiri pun ada istilah dia juga. Kalau LAWAK tu kita terbalikkan, dia jadi KAWAL. 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 So maknanya sekarang ni punya trend pun kadang-kadang dari segi melawak ni kadang-kadang pun sampai mengaibkan orang, menyinggung perasaan orang, tak jaga sentimen. Jadi berhati-hatilah juga. Berhati-hatilah. Dalam konteks hidup ni pun macam tu juga. Kita kena Betul. kawal. Kalau dia tersalah tekan tu pun kadang lawak tu tak apa lawak sangat. Sebab banyak duit baju tolak daripada dalam tu. Bukan melawak. Bukan melawak ni kan. Abang saya boleh tertekan banyak abang. Kawal. Kawal Baik, itu dia yang penting kawal. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada petang esok untuk Borak Tengah Lapar ini. Semoga segala perbincangan kita akan memberi manfaat lah kepada kita bersama-sama. Jadi Assalamualaikum. Ini adalah Borak Tengah Lapar. Borak Tengah Lapar itu tadi dibawakan oleh KLFM.